Dan imam ini dipenjara 12 tahun disebabkan dia membacakan Al-Quran di Turki. Dia dijemput oleh kerajaan Turki untuk menjadi imam di Masjid Hagia Sophia, masjid yang baru yang ditukarkan daripada museum menjadi masjid, dan dia dipersilakan untuk menjadi imam dan khatib. Dan dosanya ialah dia pergi ke Turki sebab Turki lah negara musuh kepada Saudi. Sekembalinya ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Haram, dia ditangkap dan dikenakan hukuman 12 penjara. Siapa yang menentang apa yang dirancang untuk 2030 menerima nasib yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan yang ada peluang untuk menunaikan umrah pada tahun ini, umrah tahun ini berbeza dengan semua umrah yang lain. Dan kita dapat berita bahawa berlaku suatu perkara yang besar di tanah suci Al-Haramah. Dan kita lihat dasar-dasar yang dikeluarkan oleh kajian ini cukup menyempitkan perasaan kita hari ini. Di antara mereka ialah apabila mereka melancarkan wawasan 2030, berbagai-bagai perkara yang berbeza dengan apa yang lepas telah dikenakan kepada para jemaah sekalian. Dan kita lihat, pertama, apa yang kita dengar berita yang disiarkan dalam akhbar, ketepatannya boleh dipesarkan. Pembesar suara tidak boleh dikeluarkan lebih daripada masjid, termasuk Masjidil Haram. Perkara ini perkara yang pertama berlaku dalam sejarah. Dan mereka berhujah dengan berbagai-bagai dalil. Dan inilah peraturan baru yang sedang berlaku. Iktikaf dibenarkan tetapi terhad. Sedangkan umat Islam ke Mekah pada bulan puasa ialah antara tujuan utama adalah untuk iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan tahun ini iktikaf hanyalah diberikan pada orang tertentu. Sangat ketat. Bukan semua orang boleh beriktikaf sebagaimana yang tahun lepas. Dan kemudian solat tidak lagi disiarkan secara langsung. Iftar, buka puasa yang kita lihat dalam Masjid Nabawi. Di luar Masjid Nabawi, orang berbuka puasa. Di dalam Masjid Nabawi juga kita berbuka puasa. Di luar Masjidil Haram kita berbuka puasa. Dan sebahagian kecil daripada Masjidil Haram juga kita ada buka puasa. Tahun ini tidak boleh lagi. Tahun ini buka puasa, iftar dalam masjid dilarang sama sekali. Dan inilah perubahan-perubahan baru yang diberikan dan mereka ada dalil. Ulama mereka memberikan hujah-hujah bahawa itulah perkara yang harus dilakukan. Yang barangkali memeranjakkan jemaah haji ataupun jemaah umrah yang bakal tiba tidak lama lagi. Ataupun mereka yang akan melaksanakan umrah pada bulan Ramadan ini. Ini ialah daripada Wizarah Asy-Syu'un Islamiyah, ia daripada Kementerian Hal Ehwal Islam yang telah mengeluarkan, sebagaimana tuan baca di sini, bahawa di sini dikatakan mansubi al-masjid biqasri istimal mukabirat. Dan mukabirat as-saut, mikrofon harus dikecilkan hanya untuk dengar kepada mereka yang terlibat, mereka yang solat saja. Dan juga dan hendaklah di sini dikatakan kalaulah hendaklah dikecilkan 1/3 daripada biasa. 1/3 daripada biasa hendaklah dikecilkan sekecil-kecilnya supaya tidak melempah keluar daripada luar masjid. Ini menjadi satu peraturan baru yang bermula pada bulan Ramadan ini. Dan kita lihat bagaimanakah meriahnya Masjidil Haram sehingga jemaah terpanjang sampai ke jalan raya. Apakah tahun ini juga dapat dilaksanakan demikian ataupun dikecualikan, saya tidak tahu. Tetapi para mereka yang mengunjungi Baitullah ataupun Al-Haramain tahun ini adalah di antara perkara yang sedang dibincangkan. Dikatakan mereka tidak membenarkan pembesar suara, tetapi sebenarnya ada pengecualian yang tidak boleh keluar suara ini daripada masjid. Tidak dibenarkan secara langsung tarawih. Tarawih tidak lagi disiarkan secara langsung. Mereka ada sebab. Saya tidak tahu. Tidak boleh dibenarkan iktikaf tanpa pengalihan diri. Ini ada syarat yang ketat. Dan solat tarawih mesti dipendekkan. Tidak, kalau kita pergi tahun lepas, tuan, solat tarawih 20 rakaat. Dengan bacaan yang cukup panjang. Sebaik saja pukul 10.30 kita habis solat tarawih. Witir je dan balik sejak ke masjid. Kemudian pukul 1 tahajud. Malam yang
dilalui pada sebelum ini penuh dengan pesta ibadah. Bulan Ramadan ialah pesta ibadah. Tetapi tahun ini belum pasti. Kanak-kanak tidak dibenarkan masuk masjid waktu solat tarawih. Tidak dibenarkan kutip derma. Dan tidak dibenarkan berbuka puasa dalam Masjidil Haram. Yang ini ialah antara perkara baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Hal Ehwal Islam Arab Saudi. Dan apakah dia ada hubungan dengan wawasan 2030? Yang kita lihat 2030 yang dilancarkan oleh kerajaan Saudi ialah untuk menukar Saudi daripada negara Islam yang ditinggalkan Rasulullah kepada negara moden seperti Eropah. Mereka ingin membebaskan Saudi daripada Islam tradisi yang diamalkan sejak turun-temurun. Dan oleh sebab itu, mereka telah tidak ingin menjadikan Islam sebagai tema utama di kota Mekah dan Madinah. Dan ini cukup menakutkan. Apakah yang mereka lakukan? Antara mereka lakukan ialah wanita harus dibebaskan. Wanita sama seperti lelaki. Kalau tuan pergi ke Masjidil Haram pada bulan puasa ini, jangan kita heran sekiranya pengawal-pengawal lelaki ditukar dengan pengawal-pengawal wanita. Sebelum ini yang menjaga wanita ialah yang wanita hanya menjaga wanita. Tetapi untuk tahun ini, wanita menjaga lelaki dan wanita. Dan kita bagi ruang untuk azan. Silakan. Alhamdulillah. Dan inilah dasar, kita sama sekali. Ini dasar baru 2030 yang dilancarkan oleh kerajaan ini. Mereka ingin bebaskan wanita. Wanita boleh bersalam antara muhram. Selain pada itu, abaya tidak diwajibkan lagi. Sebelum ini, ketua pergi ke Mekah, semua wanita Saudi berpakaian hitam. Tidak ada warna lain. Sekarang warna hitam boleh ditukar dengan warna-warni. Dan bagi pelajar di universiti diharamkan abaya. Dan inilah satu perkara yang baru berlaku di Saudi. Dan tuan-tuan yang pergi umrah dan haji tahun ini akan terperanjat dengan suasana yang baru ini. Bikini telah dibenarkan. Abaya diharamkan di tempat-tempat tertentu. Dan bikini dibenarkan. Pada tahun 2018 telah dibenarkan bikini. Di pantai-pantai telah sama seperti Malaysia. Dan inilah satu perkara baru yang sedang berlaku di sana. Di sana ialah tempat bumi jantung hati umat Islam. Al-Haramain ialah jantung hati umat Islam. Sekiranya di bumi Al-Haramain seperti ini, apakah yang kita harapkan di luarnya? Jantung telah rosak, apatah lagi kita harap di seluruh badan jasad umat Islam. Ini perkara yang sangat menakutkan. Kita lihat mereka menggalakkan untuk wanita bersama anjing. Ratu cantik bukan saja wanita yang cantik, tapi wanita bersama anjing diberikan kredit. Dan digalakkan untuk kita bersama anjing, dan ini dibawa ke Malaysia. Kita ingat beberapa tahun lepas, kita ada gadis bersama anjing untuk menyentuh anjing. Ada pesta-pesta untuk jangan takut dengan anjing. Ini diperkenalkan di bumi Al-Haramain. Dan tuan-tuan yang semati, kita mula menyaksikan pesta-pesta konsert seperti ini. Mereka berpesta dengan pakaian tidak lagi abaya. Percampuran lelaki dan wanita. Dan mereka baru saja menyaksikan Lady Pink ataupun Blackpink yang diadakan di Saudi lebih awal. Disambut di Riyadh begitu mesra sebelum datang ke Malaysia. Dan inilah satu peristiwa yang tidak pernah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Dan Saudi seolah-olah ingin mengulangi zaman jahiliah. Dan mereka ada kebiasaan ini sempena hari kebangsaan mereka. Setiap September mereka merayakan hari pesta kebangsaan negara. Dan pesta ini dikatakan untuk tandakan cintanya kita kepada negara. Habul Watan. Tetapi mereka mengharamkan untuk menyambut hari Maulud. Mereka mengharamkan untuk menyambut hari Maulud, tetapi mereka membenarkan pesta seperti ini. Tuan-tuan yang semati, ini menteri hiburan. Namanya Turki Asyikh. Seorang pemuda yang sebaya dengan anak kita yang sulung. Usianya baru 40 tahun.
Dia diberikan tugas untuk melancarkan hiburan di seluruh Saudi. Tukar Saudi daripada negara tradisi Islam kepada negara moden seperti Eropah. Saudi tidak lagi dapat bergantung kepada hasil minyak petroleum. Petroleum akan habis dan Saudi mesti mulakan dengan pelancongan. Untuk mengembangkan pelancongan, maka sekatan yang dilakukan yang ada selama ini harus dibongkar ataupun diungkaikan. Dan menteri ini sangat aktif. Dialah menjemput penyanyi-penyanyi antarabangsa yang sebahagian mereka menyatakan ataupun mempamerkan simbol LGBT yang dibawa bersamanya oleh Blackpink seumpamanya di Riyadh baru ini, mendapat bantahan daripada para ulama kita. Apakah ulama berdiam diri? Tidak. Ada ulama yang tidak setuju dan menegur kerajaan, tetapi nasib mereka sangat malang. Antaranya, ini imam yang sangat-sangat indah suara. Kata tuan pergi tahun ini tidak dapat dengar lagi suara ini. Sebab dia telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Sebab dia menentang perkara ini. Dia menentang hiburan dan dia dimasuk dalam penjara. Dan dosa yang dilakukan oleh imam Masjidil Haram ini, yang suaranya mendayu-dayu tuan-tuan. Bila lagi dalam bulan puasa, bulan tarawih, kita terlalu asyik mendengar bacaannya. Hari ini tidak ada lagi. Telah dimasukkan penjara 10 tahun. Dan imam ini dipenjara 12 tahun disebabkan dia membacakan Al-Quran di Turki. Dia dijemput oleh kerajaan Turki untuk menjadi imam di Masjid Hagia Sophia, masjid yang baru yang ditukarkan daripada museum menjadi masjid, dan dia dipersilakan untuk menjadi imam dan khatib. Dan dosanya ialah dia pergi ke Turki sebab Turki lah negara musuh kepada Saudi. Sekembalinya ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Haram, dia ditangkap dan dikenakan hukuman 12 penjara. Siapa yang menentang apa yang dirancang untuk 2030, menerima nasib yang sama. Dan ini ialah di antara ulama yang telah ditangkap dan tidak sempat dibicara, telah meninggal dalam penjara. Syekh Musa Al-Qarni meninggal dalam penjara dan tidak sempat untuk dibicarakan. Berapa ramaikah yang berada dalam penjara? Hanya Allah yang tahu. Bukan sedikit. Di antara tokoh-tokoh ulama yang besar yang dipenjarakan tetap disaksikan di situ. Ini hanyalah 10 contoh. Yang masih banyak lagi tidak diumumkan. Dan apabila mereka ditangkap pada tahun 2017 ialah mula penangkapan besar-besaran ulama yang tidak bersetuju dengan dasar kerajaan. Dan ulama Saudi, tuan-tuan, ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama ialah yang menentang seperti kumpulan ini. Kumpulan yang pertama ini, mereka menentang apa yang dilakukan kemungkaran dalam masyarakat, termasuklah pesta-pesta yang dilakukan oleh kerajaan secara resminya, dan mereka mendapat nasib yang sangat buruk. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang pelisih. Mereka diam, mereka silent, sebab bila mereka bersuara, mereka ditangkap. Mereka pelisih, mereka datang ke masjid dengan orang baik, tapi mereka tidak menentang kemungkaran. Ini golongan yang ramai. Golongan yang ketiga ialah golongan yang bersama perintah. Mereka menyokong dan mencari dalil apa yang kita sebutkan tadi. Mereka mencari hujah bahawa itu dapat dilaksanakan di dalam wawasan 2030. Mereka yang menyokong kerajaan, mereka akan mendapat habuan yang sangat besar. Mereka mendapat rumah seperti istana. Imam-imam yang bersama dengan kerajaan akan diberikan istana yang besar. Seolah-olah istana, rumahnya besar. Rumah agamanya besar. Dan 3 kumpulan ini sentiasa berlaku dalam setiap masyarakat. Ulama yang 3 ini sentiasa berlaku dalam masyarakat. Dan hari ini dalam khusus kita lihat di negara Mamlakah Saudiyah Arabia. Tuan-tuan, kita ingat hadis silsilah yang menyatakan bahawa di akhir zaman akan wujud hamba-hamba yang jahil dan ulama yang fasaq, ulama yang fasik. Dan mereka belajar dalam hadis lain, jangan kamu belajar dengan ulama yang hanya ilmunya untuk berbahas dan untuk menjadi supaya orang menghormatinya dan supaya manusia, masyarakat berpaling padanya, dan jangan belajar dengan ulama yang seperti itu. Dan mereka lah zalika huwa finnar, sebab mereka
Allah tentukan dalam neraka. Cukup menakutkan tuan-tuan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang seumpama itu menggambarkan ulama yang tidak menentang atau tidak mencegah kemungkaran, bahkan mereka bersama dengan kemungkaran tersebut. Dan tuan-tuan, apakah kita lihat? Kita lihat sekarang Halloween ialah upacara khurafat dilakukan oleh orang Eropah. Orang Eropah yang sangat-sangat karut melakukan Halloween ialah perayaan hari hantu. Dirayakan di Saudi. Saudi mula merayakan hari Halloween. Ulama terpecah dua, terpecah tiga. Ada yang silent, ada yang menentang, ada yang menyokong. Dan yang menyokong akan dapat habuan yang besar. Oleh sebab itu kita lihat ramai yang sekarang mereka mengambil jalan untuk menyokong dan mereka mendapat hidup yang mewah. Dan mereka merayakan Halloween, perkara yang tidak lakukan di Barat pun sekarang. Barat pun sudah meninggalkan amaran khalafat ini. Memuja hantu syaitan. Dan sekarang telah dirayakan di Jeddah, dirayakan di Riyadh dengan bangganya. Termasuk dengan muslimatnya berpakaian seperti itu. Dan cukup malang apabila kita lihat di bumi Al-Haramain berlaku seperti itu. Ketika kita hampir menyambut hari puasa kita. Christmas yang tidak pernah dirayakan oleh umat Islam sejak Rasulullah telah mula dirayakan pada 2 tahun lepas. Dan dirayakan pada 5 Disember 2021 lepas. Mereka juga berpakaian seperti pakaian orang Kristian. Dan tuan-tuan, ini contoh ulama yang menyokong kerajaan. Tadi saya tunjukkan ulama yang menentang. Yang menentang kemungkaran. Dan ulama ini mengatakan bahawa sambutan Valentine ialah perkara yang baik. Dan oleh sebab itu, Saudi mula merayakan Valentine yang tidak berkaitan dengan Islam. Dan kita lihat Arab. Dan Saudi bakal menganjurkan World Cup selepas Amerika. Pada tahun ini, tahun lepas, 2022, Qatar mengambil tempat sebagai tempat World Cup. Dan 4 tahun lagi Amerika akan mengambil alih. Lepas Amerika diambil oleh Saudi. Saudi kata kita bersedia untuk menghalalkan Arab. Dan kita memberi cadangan sebab Qatar mengharamkan Arab baru ini. Dan kita akan membenarkan Arab untuk pesta bola sepak yang sekiranya kita terpilih. Dan kita jangkakan kita mendapat tempat untuk menjadi tuan rumah World Cup pada 2030. Dan kota yang sedang kita bina sekarang bernamanya Kota Neom. Kita akan jadikan kota sebagaimana Eropah untuk menunjukkan bahawa Saudi bukan lagi Saudi lama. Subhanallah. Tuan-tuan, ini sama seperti seorang ulama besar di Rabat dan dia adalah Abdullah Bahid yang mengatakan bahawa dia tidak pernah temui dalam Al-Quran yang mengharamkan khamar ataupun arak. Subhanallah. Tuan-tuan, orang Melayu yang baca terjemahan Al-Quran pun tahu Allah mengharamkan innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan wal ansab rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenang nasib. Baca terjemahan pun tahu Al-Quran melarangnya. Sebab dia yang baca bahasa Arab, dia kata tidak ada Al-Quran tentang haramnya alkohol. Dan ini tuan-tuan untuk menuju kepada kehancuran. Sekiranya bumi Al-Haramain telah hancur tuan-tuan. Di manakah tempat yang masih lagi bersih? Negara kita tahu bahawa tempat judi terbesar ada di Ketinggalan. Arak kita top 10 di dunia menggunakan arak. Judi juga demikian. Kita tak kisah sebab negara ini bukan Al-Haramain. Tetapi Al-Haramain telah mengalami satu perkara yang cukup menakutkan ini. Dan tuan-tuan yang semati, ini cukup menakutkan. Seorang pendakwah Islam terkenal di Mesir. Dalam televisyen selalu keluar. Namanya Mustafa Rashid. Dan dia sebut seperti ini. Dia kata, Inna syarba khamri laisa haraman. Minum arak tidak haram. Muakkidan al-Islam wal ayatul Quran lam tahrim. Syarba khamri sarahah. Tidak pernah ada dalam Quran yang mengharamkan arak. Allah mengatakan najis tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min al-syaitan wal maisir. Arak, judi, berhala, tenung nasib, najis. Dia kata Allah tidak kata haram, dia kata najis je. Dia mempermainkan Al-Quran.
ulama besar Mesir. Tujuannya lah untuk membenarkan perkara ini berlaku dalam masyarakat. Dan dia mendapat habuan yang besar. Habuan dunia. Dan ini berlaku di setiap tempat, tuan-tuan. Bukan saja di Al-Haramain, bukan saja di Mesir, tetapi seluruh dunia. Ulama terbahagi 3. Mari kita kenal ketiga-tiganya. Jangan kita terpengaruh dengan yang ketiga. Dan cukup menakutkan, LGBT yang diraihkan seluruh dunia termasuk negara kita. Kita dengar baru ni mereka ada buat perarakan LGBT di ibu kota. Itu yang kita dengar. Dan sekarang telah masuk ke Saudi. Mereka telah mempromosikan LGBT di bawah Al-Haramain. Penyakit perbuatan kaum Nabi Lut yang Allah musnahkan kaum Nabi Lut. Sekarang telah menjelma. Walaupun masih lagi minoriti. Dan ini ulama besar Saudi, ulama ketiga. Dia mengatakan tidak ada. Dia kata macam ni, betul. Homoseksual haram. Tetapi kita tak boleh hukum. Dia cuba lembutkan mereka yang terlibat dengan LGBT. Ulama seperti inilah yang diberikan kedudukannya besar. Rumah yang besar. Dia kata namanya Dr. Salman Qadha. Tuan-tuan, dengar ingat namanya. Dia kata homoseksual tidak boleh dihukum. Di Malaysia pun kita hukum. Dan ulama besar ini mengatakan tak boleh dihukum. Memang berdosa dia kata. Tapi kita tidak ada. Biarlah Allah yang hukum. Itu perkataan daripada ulama besar mereka. Dan tuan-tuan. Ini ulama lagi besar. Namanya Profesor Dr. Abdul Karim Muhammad Isa. Dia adalah Setiausaha Agung Rabitah Islami. Dan dia lebih dahsyat daripada ulama ini. Ulama ini bercakap tetapi dia melaksanakan. Dan dialah yang mengadakan justifikasi untuk mengadakan hubungan dengan Israel. Ke arah mengiktiraf Israel dalam istilah normalisasi. Dialah yang bekerja keras untuk merapatkan antara Israel dan Saudi. Dan dia mengatakan bahawa kita sebagai satu family yang sama. Tuan-tuan ingat nama dia. Dr. Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Nisa. Dia diberikan tugas untuk membaca khutbah di Padang Arafah tahun lepas. Maksudnya ulama terbesar Saudi. Tahun ini saya jangkakan dia juga akan diberi penghormatan untuk membaca khutbah di Padang Arafah. Dan dia telah melakukan solat gaib untuk Yahudi. Ini pemenangan ulama besar Saudi. Yang melawat satu tempat di Poland. Yang dibunuh oleh Yahudi oleh Hitler satu masa dulu. Dia baru sedar. Orang sahabatnya Yahudi, orang yang sangat disayanginya, dibunuh oleh Hitler dan sekarang dia datang dan solat gaib untuk Yahudi kafir. Dan dia diberikan tugas untuk membaca khutbah di Padang Arafah. Tahun lepas. Ditentang oleh seluruh ulama dunia. Kecuali Malaysia. Dan inilah perkara yang sedang berlaku, tuan-tuan. Dan marilah kita mengambil iktibar sebelum kita memasuki bulan yang penuh berkat ini. Dan Muhammad Isa juga mengatakan bahawa wanita harus dibebaskan. Abaya boleh dibuka dan pakai t-shirt untuk wanita. Tunjukkan cantiknya anda. Majalah-majalah daripada Eropah buat pertama kali merakamkan rupa wanita Arab yang tak pernah dilihat sejak Rasulullah. Mereka masuk dalam majalah-majalah di Eropah menunjukkan bahasa bahawa gadis-gadis Saudi sangat cantik. Walaupun tidak berapa putih tetapi cantik. Inilah yang ditunjukkan oleh pemimpin baru. Iaitu Profesor Dr. Abdul Karim Isa. Yang membenarkan wanita mereka untuk sama-sama dalam masyarakat. Dan tuan-tuan, inilah yang sedang berlaku. Dan seorang lagi ulama yang besar. Tuan-tuan tengok muka dia, saya tak tahu nama. Dia kata bercampur aduk di antara lelaki wanita dan mendengar muzik itulah satu perkara yang tidak ada sebarang kesalahan dalam agama. Dan dia mendapat rumah yang besar, tuan-tuan. Mahligai yang besar. Siapa yang bercakap seperti ini, mereka akan dapat habuan yang besar. Kita perhatikan, tuan-tuan. Termasuklah imam-imam di masjid-masjid di Saudi. Mereka yang duduk rumah yang besar. Maksudnya mereka termasuk dalam kategori ketiga. Kategori pertama ditangkap dan mereka sekarang sebahagian besar tidak diketahui nasib mereka.
Yang ramai ialah yang pelisif. Mereka silent. Tetapi yang ketiga, mereka dapat habuan. Dan dalam konteks ini, antara umara dan ulama mereka bergabung. Mereka mengadakan berbagai-bagai dasar dan mereka lah yang mencadangkan supaya pembesar suara diharamkan. Ini dicadangkan 5 tahun lepas dan dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Cukup menarik tuan-tuan, cukup menyayati 3 ulama ini yang menjadi malapetaka besar kepada umat Islam. Kenapa tuan-tuan 3 ulama? Mereka sentiasa menjustifikan apa yang dilakukan oleh Saudi. 3 ulama ini menjustifikan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Dan kita lihat seorang lagi bernama Turki Ahmad ini, dia mencadangkan supaya Palestin yang menentang Yahudi sekarang, Israel, bagilah bumi Palestin itu kepada Yahudi dan kita aman. Orang kata Masjid Al-Aqsa terbawa lah tempat lain, jangan letak di situ. Subhanallah. Ini ialah ulama mereka. Kena nama Turki Ahmad tuan-tuan, yang membawa malapetaka yang besar. Dan dia kata bawalah Masjid Al-Aqsa ini letak di antara baina Makkah wa Taif, letak di antara Mekah dengan Taif. Dan Al-Quran menceritakan mereka yang termasuk keadaan ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlal al-ard wattamahawa famasuhu kamathal kalb in tahmil al-yalhas aw tarku yalhas dzalika masalul ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsul qasasan lahum yatafakkarun. Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf. Sekiranya kami kendaki, kami akan angkat ulama tersebut. Walakinnahu akhladul ard, tetapi mereka ingin jatuh ke bumi. Wattamahawah, dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Famathaluhu kamathalil kalb, dan umpama mereka ialah seperti anjing. Allah mengatakan umpama seperti ini, famathaluhu kamathalil kalb, dan umpama mereka ialah seperti anjing. Bukan kita kata, Allah yang sebut. In tahmil alaihi al-hath, sekiranya dibiarkan dia terjelit-jelit. Au takruhu yalhas, sekiranya dihalau dia terjelit-jelit, sekiranya dibiarkan dia terjelit-jelit. Zalika masalul ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Zalika masalul ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan itulah umpama mereka yang mendustakan ayat kami. Dan Allah membandingkan mereka yang seperti itu. Ulama yang tinggi, dan sekiranya Allah kenaki, Allah angkat mereka, tetapi Allah merendahkan mereka ke bumi. Dan mereka adalah seperti anjing yang terjelit-jelit. Dan ulama yang demikian Allah bandingkan dengan anjing yang terjelit-jelit. Dan inilah satu ulama yang berani menegur segala ulama yang telah terpesong. Tuan-tuan, dia sebut setiap nama. Mereka yang telah seleweng daripada jalan yang benar. Dan nasib dia kita dapat jangkakan apabila dia menegur bukan kerajaan, dia menegur ulama yang menyokong kerajaan. Dia ajak supaya sama-sama bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Tinggallah apa yang kamu lakukan sekarang ini. Dan dia sebut nama satu-satu, termasuklah Dr. Profesor Muhammad Abdul Karim Isa yang kita sebutkan tadi. Dia juga menegur. Dan di antaranya Fadilah Dr. Ahmad Qasim Al-Ghamidi. Al-Ghamidi ini tuan-tuan, yang sebelah kiri, Al-Ghamidi. Dan dia sebut nama lain. Apabila dia sebut nama, kita sebut nama. Dia sebut Al-Qadhi Syekh Isa bin Abdullah Al-Ghaith. Dan tiga-tiga adalah gambar tadi. Dia tujukan kepada tiga ini sebab mereka lah ketua kepada penyokong kerajaan yang telah melakukan kemusnahan. Dan tuan-tuan boleh baca, Ittaqullah wa anzukum billah an takunu mimman idza qilahu ittaqillah azatul izzati bil ism. Janganlah kamu menjadi seperti ayat Allah mengatakan ittaqillah azatul izzah bil ism, mengambil kemuliaan dengan dosa. Ittaqullah, ittaqullah. Wala la takunu mafatih lisyar ala ummah ila akhirih. Janganlah kamu menjadi ejen kepada keburukan dalam masyarakat. Tuan-tuan boleh baca ayat ataupun surat yang tulis oleh ulama ini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir menulis surat bagi mereka yang menyokong kepalsuan. Dan surat ini antara ulama yang berani. Dan kita lihat apakah nasib dia. Akibatnya ulama-ulama telah ditangkap.
dan mereka berada dalam penjara keluarga Saud. Dan persahabatan di antara Yahudi dan Saudi telah berlaku dengan indahnya. Mereka sebab ulama yang tadi, mereka menyokong hubungan yang rapat antara Yahudi dan Saudi. Mekah tidak boleh dimasukkan oleh bukan Islam, tetapi sekarang mereka membenarkan. Madinah Al-Munawwarah sejak Sultan Nuruddin yang mengharamkan umat bukan Islam masuk ke Madinah telah dibenarkan sekarang. Ini gambar di Madinah. Mereka bersahabat dan satu lagi kota dibina di Madinah. Madinah Al-Ma'rifah Iqtisadiyah. Dibina 5 km daripada Masjid Nabawi. Dan kota ini sangat-sangat istimewa sebab dia boleh dihuni oleh orang Islam dan bukan Islam. Dia terletak 5 km daripada Masjid Nabawi. Hanya di luar daripada batasan Al-Haramain ataupun Haram Asy-Syarif. Dan dia sangat dekat dengan airport. Dan dia dibenarkan untuk orang Yahudi tinggal di situ. Ini ialah Datuk Bandar Madinah. Rahaba bil Yahud fi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da manahum min duhuliha li'uqud atawilah wa rahaba bihim bishalom alaikum warahmatullah. Shalom ialah assalam. Dalam bahasa Yahudi, shalom ialah assalam. Sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Madinah dengan shalom, maksudnya orang Yahudi. Mereka sudah masuk ke Madinah. Gambar ini diambil baru tahun lepas. Mereka bebas dalam Madinah. Sedangkan sejak Raja Nuruddin, mereka mengharamkan sebab tujuan mereka datang pada satu masa dulu untuk menggali kubur Rasulullah. Dan Allah mengharamkan orang bukan Islam masuk ke Mekah. Sekarang kedua-dua tanah suci kita dicemari oleh mereka. Tuan-tuan yang hormati, ini gambar mereka sedang bersahabat rapat. Rabai telah melawat Saudi Arabia sebagai satu permulaan yang kepada satu persahabatan yang panjang. Dan ini gambar Yahudi berada dalam Masjid Nabawi. Buat pertama kali mereka masuk dalam Masjid Nabawi. Dan di gambar ini disiarkan seluruh dunia. Menunjukkan bahawa Madinah sekarang tidak lagi dikhususkan oleh Islam. Dan sekarang saya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan dia tunjuk dia ada titik dia, namanya Yahudinya. Di tangan tali pinggangnya dia tunjuk dia adalah Yahudi. Tuan-tuan, ini adalah yang selalu keluar dalam televisyen. Dia adalah Yahudi yang sentiasa melawat Madinah dan juga kawasan-kawasan berdekatan. Dan sekarang mereka tidak segan sidu lagi untuk menyatakan bahawa mereka masuk Mekah dengan mudah. Mereka masuk Madinah dengan mudah. Dan kita ingat tuan-tuan, Rasulullah mengatakan tidak boleh berlajtaman dinan fi Jazirah Arab. Tidak boleh bersatu dua agama di Jazirah Arab, di semenanjung Arab. Di Jazirah Arab ini di mana tuan-tuan? Yang hijau itu. Yang disepadan oleh Laut Qazam ataupun Laut Arab sekarang, Laut Merah dan Laut Yaman dan Teluk Arab. Itulah kawasan yang disebut Rasulullah tidak boleh ada bercantun dua agama di kawasan tersebut. Sekarang telah tercabar sebab Yahudi sudah masuk, Buddha sudah masuk sebab mereka sedang mencadang untuk membina kuil yang pertama di sini. Dan tuan-tuan yang semati, cukup menakutkan mereka sekarang satu lagi perkara. Mereka membina satu lagi Kaabah di Riyadh. Ini juga dalam dasar ataupun wawasan 2030. Saudi bercadang untuk membina Kaabah yang besar. Yang saiznya 400 meter. Tinggi, lebar dan panjang. Mereka buat seperti cube. Dan ini dibina di kawasan Murabba ini. Dibina satu kawasan yang bakal menjadi satu tempat pelancongan di Riyadh, di Najat. Dan kawasan ini sedang dibina sekarang. Dan subhanallah, tingginya 400 meter, tuan-tuan cuba bayangkan. Setengah kilometer ke atas. Setengah kilometer panjang ke atas. Yang belum siap lagi. Dan apakah tujuan mereka membentuk seperti Kaabah? Dan inilah persoalan yang tidak dapat dijawab sekarang. Apakah ataupun mereka ingin mengulang ataupun menjadi pesaing kepada Kaabah yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Dan kita tutup dan kita ingat bagaimana Abrahah yang melakukan perkara sama. Yang cuba membina Kaabah di Yaman supaya
mereka yang ke Mekah ataupun Kaabah yang sebenarnya berkurangan. Dan kita ingat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalnahum tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalhum ka'asfin ma'kul. Dan ayat ini untuk kita ingat kembali sekiranya ada tujuan mereka yang hampir sama dengan apa yang dilakukan ketika zaman Abrahah. Dan itulah yang kita ingin sebut pada malam ini. Sempena menyambut Ramadan 1444 dan Vision 2030 Royah ataupun 2030 inilah yang bertanggungjawab apa yang kita sebutkan tadi. Dan ulama terbagi pada 3. Marilah kita kenang sama-sama supaya kita kenal di mana kebenaran dan kita berdoa supaya Allah perlihatkan kita benar itu benar. Warnal batila, warnal haqqa dan warnal batila batila. Dan dengan kata itu saya minta maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu.